Bakat Orang Kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam rancangan Bakat Orang Kita yang disiarkan setiap hari Rabu bermula pukul 8 malam dan siaran ulangan pada pukul 2 petang setiap hari Ahad. Dan untuk kali ini, rancangan Bakat Orang Kita, Jimmy tampilkan seorang anak muda yang saya kira cukup berbakat sehinggalah boleh sampai ke peringkat antarabangsa. Okey, dan kepada anda yang jika anda rasa anda berbakat dalam apa juga bidang, bolehlah hubungi kami di Sabah FM. Nanti Jimmy akan panggil ke konti Sabah FM untuk Jimmy temu bual mengenai dengan apa bakat yang kamu ada. Jadi untuk kali ini Jimmy bersama dengan seorang anak muda, orang Sabah juga ni. Tapi kalau mau tahu siapakah dia, okey, Jimmy tanya dulu sama dia terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama siapa? Okey, nama Boy Razak. Boy Razak, okey. Nama sebenar Abdul Razak bin Haji Yanggang. Berasal daripada Tawau. Nah, orang Tawau. Okey. Okey, teruskan. Okey, so daripada Tawau tu saya berhijrah ke Kota Kinabalu. Okey. Itu tahun bila tu, Boy? Tahun bila? Tahun bila? Tahun lebih kurang 80-an lah kot, atau 90-an lah macam tu. Okey, dari Tawau berhijrah ke KK. Dari KK, lepas tu ke KL lah. KL. Dan maknanya sekarang ni Boy di KK atau di KL? Sekarang ni di KL lah. Sudah berapa tahun duduk di sana? Lama jugalah. Pijak KL dalam 91 lah begitu. Okey, dan sampai sekarang terus menetap di sana? Sampai sekarang lah, because yalah, pasal muzik kan di KL dia lebih fun kan. Betul. So itu yang orang kata berhijrah lah kira. Berhijrah di KL. Okey, mungkin pendengar kita bertanya-tanya juga, Boy. Mungkin mau tahu siapa sebenarnya Boy ni, apa yang bakat dia ada. Okey, untuk pengetahuan pendengar Sabah FM, khususnya rancangan Bakat Orang Kita, Boy Razak merupakan seorang komposer juga. Dia juga sebagai seorang penggubah lagu. Dia juga sebagai sessionis dan macam-macam lah. Bagi saya, Boy ini cukup lengkap. Memang mantap, dan satu benda yang saya cukup bangga apabila Boy menjadi salah seorang pemenang bagi pertandingan komposer muzik. Jadi kita akan tanya banyak benda mengenai hal ini juga, dan mungkin mau tahu juga, pendengar pun mau tahu, Jimmy pun mau tahu juga bagaimana Boy boleh terlibat dalam bidang ini, dalam bidang muzik inilah secara keseluruhannya. Okey, bermulanya saya minat muzik ni adalah daripada tengok-tengok band-band kenduri kahwin lah sebenarnya. Okey. So bila tengok band-band kenduri kahwin, lagi-lagi macam kalau masa tu yang famous dekat Tawau, band-band seperti dipanggil Dirty Fingers, Holy Fingers, The PlayStation, dengan band-band yang dekat MPT, Majlis Perbandaran Tawau, dia ada band dia tau. Okey. So band tu dorang selalu perform, jadi tengok dorang ni, kita jadi semangat tau, berminat dengan muzik lah. Oh, maknanya masa tu band-band ini macam idola lah ni. Idola jugalah. Okey. Dan kebetulan pula abang saya pula, dia pun ada band dia juga. Ada band juga, okey. Jadi dia ni kerja dengan government, tapi dia punya hobi ni main muzik lah. Main muzik, okey. Jadi kebetulan dia punya peralatan muzik tu, organ, keyboard tu dia bawa balik ke rumah. So bila dia bawa balik ke rumah, bila dia bekerja, saya lah main keyboard dia tu. Ambil peluang lah ni. Ambil peluang lah. And then buku-buku yang dia belajar tu, saya buka buku tu, and then bila dia kerjanya, saya belajar daripada situ lah. Wah. So, daripada situ start. Yang saya meminati muzik lah. Okey, Boy. Daripada abang saya juga lah. Abang juga menjadi pendorong lagi. Okey. Tapi yang funny dia, abang saya ni, walaupun dia ada band, tapi dia tak pernah ajak saya pula. Itulah pula. Jadi macam mana Boy sendiri yang tergerak sendiri motivasi diri sendiri, macam mana tu? Ya, kira macam saya tergerak sendirilah. Wah. Saya tergerak sendiri, and then kebetulan pula kawan-kawan pun minat muzik juga, so kita orang pergi macam jamming gitulah. Okey, itu pembabituan awal Boy dalam bidang muzik. Tapi kalau kita tengok sekarang, Boy sudah berada di Semenanjung, sudah kira berhijrah lah di sana, sudah berapa tahun lama sudah ni. Jadi kita akan tanya banyak juga soalan dengan Boy, tapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika, kita dengarkan lagu ini, dan selepas itu kembali bersama dengan Jimmy dan juga Boy Razak dalam rancangan Bakat Orang Kita, Sabah FM. Bagus, bah. Bakat Orang Kita di Sabah FM.
Sekali lagi bersama-sama dengan Jimmy dan juga Boy Razak dalam rancangan Bakat Orang Kita. Okey, kita mau sambung lagi soalan. Memang best mau bertanya dengan Boy ni. Dapat juga pengalaman sikit dalam bidang muzik. Okey Boy, sudah bertapak di Semenanjung. Okey. Begitu lama. Dan sepanjang berada di sana, apa yang Boy buat? Okey, sepanjang di sini saya melanjutkan lagi saya punya bidang dalam muzik. Di mana saya memasuki macam sekolah-sekolah Yamaha. Oh, ada sambung belajar lah ni. Sambung belajar lah. Okay. Saya masuk Yamaha Music. And then saya ambil dia punya basic teori apa semua. And then saya sambung ke Aswara. Pergi Aswara lagi, belajar lagi. And then dalam masa yang sama juga, saya kalau tengok orang tu bagus, saya terus jumpa orang tu dan belajar dengan dia. Banyak yang itulah macam maksudnya di luar daripada macam contoh Yamaha Music kan. Okey. Tapi kalau kita jumpa di luar daripada Aswara tu ada orang pun bagus, orang yang bagus, saya tak segan-segan nak bertanya lah orang tu. Wah, belajar lagi. Betul. Begitu. Itu sesuatu yang bagus. Kadang-kadang kita sepatutnya tidak perlu malu untuk belajar sesuatu yang baik daripada orang lain kan. Ya, because different tau. Maksudnya yang di kelas dengan orang yang di luar kelas, ilmu tu ada something yang new kita boleh dapat, yang baru. Maknanya berbeza lah ni. Berbeza, kira approach dia different kan. So itu yang maksud saya, kalau kita nak belajar tu kita jangan segan-segan lah nak tanya-tanya. Betul. Kena banyak bertanya. Jangan malu. So kalau malu bertanya sesat jalan, dia bilang. Ya, betul. Okey Boy, mungkin orang mau tanya juga Boy, sebab banyak tadi saya sebut, komposer pun Boy juga, pengubah lagu pun sama juga, pemain muzik pun sama juga. Bagaimana yang mana satu menjadi tumpuan Boy sendiri? Okey, macam saya ni kira consider penerbit, and then music arranger, sessionist dan juga komposer lah. So macam komposer ni saya kompos lagu, cipta lagu. And then music arranger ni contohlah orang ni dia kompos lagu. Dia kompos lagu mungkin gunakan gitar saja. Ataupun dia pakai handphone kan. And then nanti melodi tu dia akan serahkan pada saya. So saya arrangekan dia, jadikan jadi sebuah lagu. Saya arrangekan dia, jadikan masukkan drum, masukkan keyboard, gitar, everything lah. Complete lah, menjadi sebuah lagu lah. Complete menjadi sebuah lagu. Itu yang mana music arranger. Music arranger. Okey, itu dalam bidang menghasilkan lagu, mengubah lagu. Tetapi Boy juga seorang sessionist, juga pemuzik, betul? Ya, sessionist ni maksudnya saya memainkan lagu-lagu orang. Maksudnya part keyboard saya yang tak ada. So bila orang, kebanyakan zaman sekarang ni dorang banyak email dorang punya lagu. And then saya masukkan dekat saya punya studio, part keyboard sajalah. Keyboard. And then nanti saya akan emailkan semula pada dorang. Nanti dorang akan buat mixing, dorang akan buat apa-apa yang dorang sambung terus lah. Itu sesuatu yang menarik. Tapi satu benda yang saya cukup tertarik dengan Boy, Boy juga banyak bermain dengan kumpulan-kumpulan yang orang bilang kumpulan-kumpulan pemuzik yang memang hebat di Malaysia. Antaranya Left Handed pun pernah, Wings pun pernah. Boy sebagai apa? Pemuzik jemputan atau bagaimana? Ya, sessionist lah kira. Sessionist lah. Kalau ikutkan cerita behind the scene, macam kumpulan Wings ni pernah juga offer saya lah join dorang. Tapi masa tu kan saya macam saya tak boleh commit kan. Because macam saya cuba berusaha, maksudnya kalau saya naik tu saya cuba naik dengan sendirinya lah. Sendiri. Wah, terbaik. Jadi yang itu yang saya cuba masa tu Joe Wings dia ajak tour lah. So dia dah bagi lagu-lagu apa semua kan. Tapi yang saya sempat dengan orang sekali je lah masa perform dekat Singapura tu. Wah, itu dengan kumpulan Wings. Wings. Left Handed pula bagaimana? Left Handed kita banyak buat sebelum ni konsert tour. Masa tu line up masih sama lah. Masih hidup lagi arwah Dayak masih hidup. Dengan arwah Man sama. Semua line up Left Handed lah. Maknanya cuma Boy sendiri yang seorang pemain keyboard lah yang masuk dengan diorang lah. Yang kira session lah. Wah, itu dua kumpulan yang legend. Dan Boy sendiri pun ada kumpulan, betul? Ya, untuk album saya ada kumpulan Jampi lah. Kita main musik-musik
dipanggil power metal. Power metal, okey. Tapi dalam masa yang sama, sebelum album ni, saya ada band sendiri juga di KK. Ada band juga di KK. Apa nama band tu? Nama band tu? Panggil Headhunters. Headhunters, itu nama besar tu kalau di KK. Okey, Boy. Mungkin Boy masih ingat ke tidak pertama kali Boy melakukan persembahan di hadapan penonton sebagai seorang pemuzik? Bila tu? Oh, ingat saya kira... saya di Kampung Muhibah kot, di Taman Jenlong nama tempat tu. Di Tawau lah. Masa tu dengan band lah ni? Ini band orang kampung lah. Band orang kampung. Masih ingat nama band? Tak ingat dah nama band. Manalah tahu dia orang kebetulan dengar rancangan ni kan. Jadi, betul. Kira kecut perut jugalah kan. First time. Jadi perasaan masa tu macam mana? Adakah perasaan bermain masa tu? Masa first time tu? Yalah, takut jugalah because orang ramai kan. Orang ramai and then di kampung pula. Jadi kira macam cita-cita tu nak jadi pemuzik tu kira dapat jugalah. Berjaya lah jugalah begitu. Dapat jugalah walaupun haru biru jugalah. Haru biru. Okey, kita akan beri terlihat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan 2 buah lagu. Kita terus bersama dalam Sabah FM. Bagus bah, rancangan Bakat Orang Kita. Bakat Orang Kita di Sabah FM. Baik, terus layan rancangan Bakat Orang Kita bersama-sama dengan Jimmy dan juga Boy Razak untuk edisi kali ini. Okey, mungkin ada yang baru mendengarkan rancangan Bakat Orang Kita. Jimmy bersama dengan Boy, seorang ataupun Boy Razak, seorang komposer muzik, seorang pengubah lagu, seorang penerbit, juga seorang sessionis. Memang mantap dan beliau saya kira cukup berjaya kerana telah pun memenangi pertandingan komposer muzik Kosmos. Okey, sebelum itu Jimmy mau tanya dulu, cabaran yang paling berat pernah dialami oleh Boy Razak dalam bidang inilah, dalam bidang industri ini? Okey, cabaran yang paling berat adalah ialah kalau macam contoh lah, macam saya producer kan, ataupun arranger. Bila kita buat lagu untuk kita punya contoh macam klien ke kan, so, cabaran yang paling dahsyat memberi mereka kegembiraan tu. Maksudnya dia puas hati dengan arrangement tu. Wah, maknanya itu satu yang paling berat lah ni. And then juga sama juga macam ketika saya membuat buat muzik scoring untuk filem. So pasal lagu dengan filem jauh beza tau. Tidak sama. Kalau lagu kan dia 4 minit kan. So kalau filem kan 1 jam 30 minit, kadang-kadang 2 jam. Okey. So bayangkan kita buat muzik dalam masa 2 jam. Maknanya tidak berhenti. Dia ada berhenti, tapi kan kalau macam filem kan dia ada part gaduh. So overall keseluruhan kalau filem kadang-kadang boleh mencecah 3,000 track, termasuklah Foley lah. Foley ni macam bunyi tapak kaki, bunyi kereta, ambient. Itu semua Boy yang buat? Untuk yang Foley ni orang lain buat. Macam saya buat muzik saja. Maknanya itu adalah cabaran yang paling berat lah ni. Maksud dia mengembirakan orang semua kan. Bukan senang. Bila kita buat sesuatu tu kan director ada semua. So itu yang pada saya cabaran yang paling dahsyat sekali lah. Pernahkah ditolak? So ditolak tu tak pernah lah. Cuma kadang-kadang kita macam kita kena terima juga orang punya pendapat jugalah. Maknanya dia akan komen jugalah ni. Dia akan komen. Contoh macam director dia kata dia nak ni sikit. So sebaiknya kita follow lah apa yang director nak kan. Kalau kita yang follow kita, rasanya cabaran tu kurang lah. Betul. So kita cuba ikut apa yang dia nak tu, and then kita combinekan dengan kita punya idea. Bukan senang. Bukan senang lah, susah lah. Baik, mungkin dalam kejayaan Boy sendiri, sebelum Boy terlibat dalam bidang ni, siapa sebenarnya orang yang bertanggungjawab bawa Boy untuk masuk dalam bidang ini? Boy masih ingat siapa orang tu? Kalau ikutkan yang betul, kira yang bikin saya minat benda ni abang saya lah. Okey. Abang saya nama dia Muhammad Haji Hanggang lah. And then juga itulah macam idola-idola lah. Sekarang abang berada di mana tu? Oh, abang saya dah meninggal. Kira ini kira untuk dia jugalah. Dan pernah Boy bagi tahu berterima kasih dengan dia?
pernah juga lah saya ceritakan, kira pasal abang lah saya boleh jadi macam ni. Wah, memang dia dia pun proud juga lah. Ya, betul, itu sesuatu yang membanggakan. Okey, kita akan bersama lagi dengan Boy Razak untuk segmen seterusnya, untuk talk set seterusnya. Kita berehat seketika, kita dengarkan dua lagu ini dan kembali selepas ini. Masih lagi bersama-sama dengan Jimmy dan juga Boy Razak dalam rancangan Bakat Orang Kita. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, boleh juga muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda dan anda boleh dengarkan kami di Sabah FM. Okey Boy, tadi kita sudah tanya, Jimmy sudah war-warkan daripada awal tadi, yang mana Boy Razak juga seorang pemenang pertandingan komposer muzik Cosmos ni. Boleh ceritakan apa ni, pertandingan apa ni? Okey, Muzik Cosmos Composer Competition ni adalah world punya competition. Okey. So di mana pertandingan ni orang yang join tu sebanyak, komposer saja ada 557 orang. Wow, okey. Daripada 71 negara. So termasuklah Jermannya, Meksikonya, Israelnya, Indonesianya, termasuklah dalam 71 negara tu. Jadi saya memasuki pertandingan ni, salah satu match test ya. Pertandingan ni mengenai pasal forest, hutan. Hutan, okey. Dan hutan kan semakin lama semakin pupus kan. Betul. Jadi dalam pertandingan ni dia nak bagi tahu orang kalau boleh hutan ni kita jagalah. Aha. Jadi macam saya daripada Borneo kan. Jadi saya pun macam ini baik juga ni, hutan kita kena step ni kan. Ya. Yeah. So saya pun join lah. Lagipun pertandingan ni kan world competition, jadi pun saya pun mencubalah benda ni because manalah tahu kan. Mana tahu. Okay. Then kebetulan bila dia buat announcement, ada 4 dia pilih, dia tak ada buat macam 1, 2, 3 lah. Oh, okay. Dia pilih 4 je, 4 orang pemenang daripada 557 tadi tu lah, komposer tu. So saya macam kira terharu juga lah, kira macam terkejut lah kan. Because bukan senang nak menang daripada begitu ramai peserta tu. Lagi satu, saya tengok semua yang hebat-hebat. So bila menang macam tu kan, baru saya terfikirlah, kira sebenarnya kita ni dengan dorang di luar sebenarnya sama dia. Yang penting rajin lah ni. Kita mencuba. Mencuba. Yang penting mencuba dan kita menyertai benda tu. Kadang-kadang ada orang ni mungkin dia segan, dia tidak mau. Dia awal-awal sudah dia rasa kalah. Ya, selalunya orang kita selalu bila belum bertanding sudah dia fikir yang negatif dah. Dia fikir ni. Siapa yang kasih kenalkan Boy yang ada pertandingan ni? Okey, dorang buat announcement lah macam dekat. Pasal saya banyak join forum-forum international. Okey. Dia ada join international punya composer. Dia ada dia punya grup-grup lah. Okey. Daripada situ dorang buat announcement. So itu yang saya dapat join tu. Because macam kita sebenarnya sebagai composer, sebenarnya kita tak boleh macam duduk ataupun berfikiran di situ je tau. Kita mesti bercampur dengan masyarakat antarabangsa. Jangan di negara sendiri sajalah. Jangan kita fikir di sini je. Jangan fikir macam di Malaysia sajalah. Kita kena berfikiran keluar lah kan. Mantap. Macam Jimmy pun tidak terkata-kata sudah dengan apa yang Boy cakap ni. Sebab kadang-kadang orang Malaysia, orang kita ni, dia fikir cukuplah di sini saja. Tapi Boy pandang jauh. Memang Boy sudah target ke tu untuk berada di luar? Ya, because sebenarnya saya nak ubah kita punya pemikiran dekat Malaysia ni. Saya bagi satu contoh. Okey. Kita di Malaysia ni, kalau kita buat filem atau drama ataupun dokumentari, apa-apalah, jingle dah, kebanyakan kita, industri kita sekarang ni banyak menggunakan music library tau. Music library, okey. Music library ni maksudnya muzik tu yang sudah siap, kita just masukkan je dalam tu. Maknanya tidak mau create sesuatu. Sedangkan kalau di negara luar, macam contoh western ke, Korea ke, Jepun ke, orang kalau dorang buat satu drama ataupun filem, dorang akan kompos muzik tu khas untuk yang itu saja. Maknanya lagu tu, muzik tu baru lah ni. Baru dicipta khas untuk yang scene tu. Tapi kita di sini, masalahnya kita di sini, dorang suka nak cepat. Ambil yang sedia ada lah ni. Ambil yang sedia ada lah ni. Dorang ambil sedia ada, lepas tu kadang-kadang dorang download kan. Dan main masukkan. Jadi dia punya keburukan tu, dia tak ada masterpiece. Maksud dia produk A dia pakai ini, produk B sama muzik dia, produk C sama,
dia tak ada yang masterpiece tau. Aha. Dia tak ada yang macam, kan kalau Mat Saleh ataupun di luar kan, Okey. bila dia kompos rancangan tu, muzik tu khas untuk rancangan tu saja. Maknanya tidak ada tidak ada lagi untuk rancangan-rancangan lain, dia ada sudahlah memang untuk special untuk muzik itu. tu tak sama kan. Kalau kita di sini kan, Betul. drama ni dia pakai muzik ni sama, ini pun sama muzik ni, ini pun muzik ni sama. Jadi budaya tu sebenarnya tak sihat dah sebenarnya. Dia bagi kita ke belakang. Mungkin di sebalik kejayaan Boy dalam bidang inilah, dalam industri ini sekarang ni, siapakah orang yang bertanggungjawab menjadi pendorong kepada kejayaan Boy sendiri? Okey, selalunya yang betul-betul mendorong saya adalah isteri saya jugalah. Okey. Because yalah, kadang-kadang ada masa kita down, ada masa kita naik. So family ni amat penting lah. Maksudnya kadang-kadang bila kita ada masa susah kan, kalau bukan kita punya isteri yang bagi semangat untuk kita nak teruskan, mungkin kita pun akan drop lah. Betul. Cut down. So itulah pada saya, nasihat saya pada isteri-isteri, sebaiknya susah senang suami tu kita harus support lah. Ya, itu yang terbaik. Sebab kejayaan seorang suami itu di belakang dia adalah seorang isteri. Ya, betul. Okey, Boy, kita akan berhenti lagi. Kita akan bersama tu setelah talk set yang terakhir. Kita terus layan Sabah FM dalam rancangan Bakat Orang Kita untuk edisi kali ini bersama dengan Boy Razak. Sabah FM, bagus bah. Baik, masih lagi bersama-sama dengan Jimmy dan juga Boy Razak dalam rancangan Bakat Orang Kita, di mana anda boleh dengar rancangan ini pada setiap hari Rabu bermula pukul 8 malam dan siaran ulangannya pada hari Ahad bermula pukul 2 petang. Okey, Boy, saya kira Boy sudah kongsikan banyak benda. Boy sudah ceritakan daripada mula pembabitan Boy sehinggalah sekarang dan apa yang pengiktirafan yang Boy dapat. Jadi tips Boy kepada mereka di luar sana yang mungkin berminat untuk mengikut jejak macam apa yang Boy sudah dapat ketika ini, apa yang Boy boleh bagi tips kepada mereka lah? Okey, untuk menjadi pemuzik sebenarnya, kalau orang nak jadi pemuzik sebenarnya dia kena fikir banyak kali lah. Because kerja muzik ni betul-betul very tough. Okey. Kerja dia, maksud dia ialah kira income, kena fikir apa semua kan. Tapi itulah kira, kalau untuk orang kata untuk nak kita maju tu, yang paling penting sekali positif, berfikiran positif tu nombor satu lah. Okay. And then kita sebenarnya kena rajin, because kadang-kadang ada orang maksud dia macam orang kerja 8 jam. Betul. Yang kita macam saya kerja kadang-kadang boleh jadi 18 jam. Wow. Maksudnya saya buat kerja tu lebih daripada orang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Betul. Maksudnya kita kena work hard lah. Kena bagi lebih lagi, bukan 100%. Kalau boleh bagi 200% lah ni. Betul. Because kadang-kadang orang lain mungkin main game kan. Betul. Tapi kita masih lagi buat kerja benda tu. Kita kena banyakkan berlatih. Macam praktis tu tak pandai habis lah. Go on terus saja. Go on terus. Okey, itu untuk tips untuk diorang yang ingin berjaya dalam bidang ni supaya diorang dapat diterima di peringkat antarabangsa lah ni, begitu? Yalah, maksudnya kira, because kalau untuk yang peringkat antarabangsa dia ada different pula. Maksudnya dari segi arrangement, because muzik ni dia macam makanan sebenarnya. Okay, let's say kalau kita buat nasi lemak, bermakna marketing kita tu di Malaysia je lah. Tapi kalau kita nak bawa keluar contoh Thailand ataupun Singapore ataupun, so kita kena ubah sikit masakan tu, bagi dia western sikit. So kita nak keluar kan, nak keluar negara. Dari segi pembungkusan tu, kebanyakan kita selalunya dia tak fikir sampai ke situ. Kebanyakannya dia berfikir macam contoh dia buat lagu, dia nak di Sabah je. Dia tak terfikir pun nak lepas sepadan tu. Mungkin Boy, mungkin ada dia rasa saingan tu banyak Boy kali. Dia tak boleh berfikir begitu, saingan tu. Jangan fikir langsung pasal saingan tu. Buat je. Buat saja. Ini tips yang terbaik daripada Boy. Okey Boy, bagaimana orang mau mengikuti perkembangan Boy? Boy ada YouTube kah, ada Facebook kah, Insta? Mungkin boleh kongsikan. Facebook, macam biasa Facebook /Boy Razak. Dan kita pun ada Boy Razak juga /Instagram sama Boy Razak, SoundCloud, YouTube, just type Boy Razak, and then nanti keluar lah tu semua. And then saya ada official website saya, www.boyrazak.com. Wow, sudah ada official website lagi. Dalam website tu apa yang Boy tawarkan? Okey, di dalam website tu
sebenarnya apa-apa yang hasil kerja saya, Okay. saya banyak letakkan di situ. Lagu-lagu yang session, and then behind the scene, macam mana cara buat filem kan. So siapa-siapa yang nak mengetahui lebih lanjut boleh singgah ke website tu, www.boyrazak.com. Jadi kepada anda yang bersama-sama mendengarkan rancangan Bakat Orang Kita untuk edisi kali ini, inilah peluang untuk anda. Jadi boleh tengok, lusuri website Boy Razak. Jadi boleh tengok apa yang pernah ataupun yang sudah dilakukan oleh Boy Razak. Jadi Boy, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Bakat Orang Kita. Saya bagi peluang kepada Boy untuk mengucapkan sesuatu kepada sesiapa saja. Silakan Boy. Ya, terima kasih kepada Jimmy kena sudi memanggil saya kan, sharing-sharing. Terima kasih RTM. So semoga Jimmy lagi terus maju jaya juga. Alhamdulillah. Sepatutnya saya yang mau ucap begitu sama Boy. Dan Jimmy juga mewakili Sabah FM mengucapkan tahniah sekali lagi sebab sudah menjadi salah seorang pemenang pertandingan komposer muzik kosmos ini peringkat antarabangsa. Tahniah, orang Sabah berjaya sampai ke peringkat antarabangsa. Dan juga semoga Boy Razak terus maju dalam bidang yang telah pun diceburi, dapat membanggakan lagi Malaysia dan juga Sabah khasnya sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Boy Razak. Dan terima kasih. Itu saja untuk rancangan Bakat Orang Kita kali ini. Terus layan Sabah FM. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Bakat Orang Kita di Sabah FM.